Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurhaini binti Mansur, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kluang, Johor. Okay, jom kenali pusat sumber sekolah. Ini pintu pusat sumber kami mendukung slogan Pro-Read, iaitu Power of Reading. Okay, jom kita tengok misi-visi sekolah. Pusat sumber sekolah berusaha memenuhi keperluan pendidikan agar mencapai penggunaan optimum dalam kalangan pelajar. Kami juga menjadi tempat mendapatkan ilmu yang paling digemari dalam kalangan pelajar sebagai pemangkin kepada pembelajaran kendiri melalui pelbagai sumber. Sekolah kami juga begitu optimis dalam menggalakkan pelbagai aktiviti pembelajaran bagi meningkatkan tahap pembelajaran melalui pelbagai sumber kerana kami mengutamakan kemenjadian murid. Kita lihat perancangan. Okey, ini perancangan selama setahun yang telah disusun. Okey, ada warna kuning. Sekejap lagi kita akan pergi. Okey. Tadi yang kita lihat, yang warna kuning itu ialah fokus utama bagi program Pro-Read sekolah. Di mana pada bulan Februari hingga Oktober nanti, pelbagai program yang telah disusun, Pro-Read Nilam, iaitu projek khas membaca, iaitu membaca 10 minit bersama, bacaton, kuis online, Pro-Read pembaca nilam terbanyak. Program Gegar Pro-Read kepada setiap kelas, juga di akhirnya nanti, kami berusaha menghasilkan YouTuber dalam kalangan pelajar-pelajar di mana harapannya, sasarannya nanti semua murid SK Kampung Melayu Kluang akan dapat mempersembahkan satu video PDPC impak kemenjadian murid dan juga penghasilan book review yang terbaik. Semua yang kita buat ini, yang kami rancang ini adalah bertujuan untuk meluaskan pengetahuan pelajar serta kempen galakan membaca. Kami berusaha untuk memupuk minat dan galakan membaca dalam kalangan warga sekolah. Secara tidak langsung, ianya dapat mencungkil bakat dan kreativiti pelajar-pelajar kita. Okey. Kita perlu kenal bahan bacaan yang kita baca, iaitu ada bahagian buku dan bukan buku. Buku bermaksud adalah berbentuk fizikal yang kita pegang, yang boleh dilihat dan dipegang. Dan satu lagi ialah bentuk e-book. E-book ni ialah bentuk maya, iaitu melalui internet atau kita panggil digital book. Okey? Bahan bukan buku pula terbahagi kepada dua juga, iaitu bahan bercetak dan bahan bukan cetak. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu. Dalam buku, kita selalu jumpa perkataan buku fiksyen. Okey, supaya tidak keliru, saya terangkan sekali lagi apakah maksud buku fiksyen. Buku fiksyen adalah merupakan karya sastra yang diterbitkan daripada rekaan atau hayalan seseorang pengarang. Buku-buku fiksyen ini diklasifikasikan mengikut bahasa. Okey, fiksyen bahasa Melayu, bahasa Inggeris, fiksyen Cina, fiksyen Tamil dan fiksyen bahasa Arab. Kebiasaannya, cerita-cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen ini adalah terdiri daripada cerita-cerita sains, nasihat, dongeng, hayalan, cerita-cerita binatang dan cerita-cerita rakyat. Okey, ini bentuk-bentuk bukunya. Okey, buku fiksyen. Okey, ini buku fiksyen lah. Selalu kita jumpa cerita yang digeramari oleh murid-murid kita ialah buku misteri. Contohnya, penyiasatan. Okey, teladan, cerita seram. Okey, cerita rakyat dan cerita binatang. Ini adalah antara buku yang popular lah. Okey. Buku bukan fiksyen pula merupakan buku yang daripada buku untuk pinjaman dan buku bukan fiksyen untuk rujukan. Okey. Buku bukan fiksyen merupakan satu buku yang digunakan sebagai rujukan. Okey, sebagai rujukan yang tidak dibenarkan dipinjam.
Okey, hanya untuk rujukan dan kebiasaannya buku-buku ini kalau pelajar kenal, pasti maknanya di bahagian kulit muka surat pertama ada cop rujukan sahaja. Bermakna buku yang dicop rujukan sahaja hanyalah untuk dibaca di dalam perpustakaan sahaja dan tidak dibenarkan dipinjam atau tidak dibenarkan membawa pulang. Okey, hanya penggunaan rujukan sahaja. Okey, ini bentuk-bentuk dia. Dan buku-buku rujukan ini berada di ruangan rujukan dan kalau kamu pasti kamu akan nampak paparan kod 000, 100, okey 200, 300 sehingga 900. Kod-kod yang dipaparkan itu adalah merupakan pengkelasan sistem Dewey. Okey, kita menggunakan pengkelasan sistem Dewey. Okey. Okey, ini dia buku bukan fiksyen lah. Okey, ini bentuk-bentuk buku, bentuk rujukan. Okey, semua nampak menggunakan semua buku-buku rujukan ni menggunakan kod-kod sistem Dewey. Okey. Okey, kita terus. Okey, ini semua buku-buku. Okey, bahan bercetak yang bukan buku. Okey, apa maksudnya? Okey, sebelum tu, sebelum cikgu tu lupa. Cikgu nak terangkan dulu maklumat-maklumat penting yang perlu kamu tahu semasa mengisi maklumat nilam. Okey, dia akan minta tentang tajuk buku. Biasanya tajuk buku ini berada di muka hadapan kulit pertama setiap buku. Nama pengarang kebiasaannya juga berada di muka hadapan. Okey, nama pengarang. Okey, penerbit. Penerbit ni kamu akan nampak dekat sini publication. Okey, penerbit atau diterbitkan oleh. Nama penerbit itu. Okey, tahun terbit kebiasaannya ada. Okey, dalam buku tu mesti ada tahun terbit dan nombor ISBN. Nombor ISBN ini biasanya kamu boleh nampak dekat bahagian buku yang ada barcode. Biasanya kat belakang. Ada setengah buku di helaian yang kedua. Kebanyakan buku di bahagian belakang sekali ada ni. Ini nampak ni. Ini adalah barcode. Ada tulis nombor ISBN. Ada nombor dia. Apabila ada nombor ISBN, buku ini dikategorikan sebagai buku. Okey, fiksyen ataupun bukan fiksyen. Okey. Ni bahan bukan buku lah. Tapi dia bercetak. Okey. Okey, komik. Cikgu nak jelaskan komik. Dia ada dua bahagian. Komik, ada setengah komik yang mempunyai ISBN diterima sebagai buku. Okey, diterima sebagai buku komik sama ada fiksyen atau bukan fiksyen yang mengandungi ISBN, nombor ISBN. Tetapi bagi komik yang tiada ISBN, okey, kita jadikan dia sebagai bahan bukan buku. Okey, faham tu Okey, ni bahan bercetak dia bukan buku. Okey, ni bahan bercetak bukan buku. Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang, internet atau bahan bacaan digital secara offline dikira sebagai bahan bacaan. Okey, semua bahan yang boleh dibaca itulah. Okey, ini dia bahan bacaan. Okey, itu tadi penerangan tentang jenis-jenis ataupun kategori-kategori buku ataupun bukan buku iaitu bahan bacaan. Okey, kita terus pada IM Nilam. IM Nilam adalah satu program sekolah yang mensasarkan pembacaan membaca, okey, kempen galakkan membaca. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu surat pengisian data bacaan murid melalui program Nilam, sistem IQ Nilam. Okey, ini yang cikgu nak terangkan. Untuk sistem IQ Nilam ni, semua murid, okey, ni pada awal lah. Okey, klik ke akaun Google masing-masing. Okey, ni pergi ke Google. Okey, pada asalnya kamu mungkin ada nombor sendiri lah kan, ID sendiri. Okey, tetapi untuk IQ Nilam, sila sign in ke ID dilema masing-masing. Okay, kamu dah dapat ID dilema atau sign out terlebih dahulu. Contoh macam cikgu ni kan. Cikgu tak boleh buka sebab masih menggunakan ID email sendiri. Tak boleh.
terlebih dahulu mesti sign out dan sedia ada, kemudian sign in semula. Dah sign out, sign in semula menggunakan ID Nilam masing-masing. Dah sign out, baru pergi add another account. Ambil account ID Nilam sahaja. Okey. Dah kan? Okey, sebelum kamu dapatkan ID Nilam tu, kamu dah diberi Okey, masukkan nombor IC, kamu akan dapat macam ni. Contohnya cikgu dah buat. Nama dia Nordia. Okey. Nama kelas semua ada. Kita dah bagi dia nombor ID dilema. Okey. Dan akan keluar ID Nilam. Nampak ni ID dia. Password dia. Ni ID dia. Ini ID ada MOE ni. Ada ini password dia. Okey, dah dapat itu. Okey. Tadi ni ID MOE dilema. Okey, nama dia nampak ni cikgu dah letakkan sini contoh dia. Okey, dah dapat semua, dah ada dalam Google, dah ada ID dilema. Maka kamu boleh buat perekod dan dalam sistem IQ Nilam. Orang maklumat murid. Okey, inilah dia bentuknya. Kemudian, dah tadi masuk IQ Nilam, dah masuk ID kamu tadi. Okey, pergi ke Google tadi, type IQ Nilam. Lepas tu jumpa IQ Nilam MOE, klik. Okey. Dah klik, kamu akan dapat paparan ini. Klik sign in. Menggunakan ID dilema kamu tadi. Okey, bila kamu dah sign in, kamu akan jumpa macam lah. Okey, MOE, ni kamu punya email. Kemudian tekan next. Okey, email tadi dah dapat kan yang cikgu tunjuk tadi. Okey, tekan next. Okey, dah tekan next, dia akan suruh masuk password. Password tadi cikgu dah tunjukkan. ID, MOE, password yang ada SKKM tu kan. Masukkan, lepas tu tekan next. Okey, akan keluarlah paparan ini lengkap. Nama kamu, sekolah kebangsaan Kampung Melayu. Okey, dekat sini jumlah bacaan buku, jumlah bahan bukan buku, jumlah bacaan keseluruhan. Semua dah tercatat. Okey, kamu akan dapat paparan macam ni. Nama kamu, sekolah kamu. Okey, kita teruskan. Okey. Isikan maklumat buku yang dibaca pada bahagian A, B, C dan D. Okey. Awal tadi, kamu dah pilih satu buku. Kamu dah kenal pasti bukunya kan? Okey, macam biasa. Isikan nama buku atau tajuk buku. Pilihan dia buku apa. Penerbit dia tadi cikgu dah terangkan. Okey, masuk bahagian B. Jenis buku. Nampak? Cikgu terangkan awal-awal. Fiction, bukan fiction. Bukan buku atau bahan digital. Pilih satu saja. Satu buku, satu je dah kan. Bila katalah kamu klik buku fiction, kamu mesti tulis bilangan muka suratnya berapa. Okey. Dah tulis bilangannya berapa. Okey. Maknanya kamu sudah selesai. Kita pergi bahagian C. Okey. Maklumat ni A tadi kan. A, B kan. Okey. Kita pergi bahagian C. Ni B, sorry. Kat B ni cikgu terangkan satu-satulah. B, buku fiction. Okey, bukan buku. Nampak ni ada banyak ni kan. Kamu pilih. Kamu kata bahan bantu mengajar, kamu klik lah. Ni bukan buku. Okey, kalau bahan digital. Bahan digital, bila PDPC, menggunakan rak buku digital atau bahan bacaan Nilam, menggunakan video PDPC, copy URL tu, letak dekat sini. Pastekan. Copy URL tadi tu, lepas tu pastekan. Okey. Okey, kemudian barulah isi bahagian C. Bahagian C, isikan maklumat. Okey, rumusan. Kamu boleh cerita, rumusan cerita tadilah ataupun sinopsis buku tu lah. Buku ini ialah mengisahkan sekisah seorang yang jujur. Okey, maknanya kita hidup mestilah berlaku jujur. Jujur menyebabkan orang lain semua sayang. Okey, cukup. Itu adalah rumusan. Okey, aktiviti pengkayaan yang kamu buat melalui pembacaan tadi. Rumusannya kamu katalah kamu bercerita, jadi amali, berlakon, bercerita, menceritakan balik. Pilih mana-mana. Katalah kamu ada buat lain. Mungkin kamu kata buat poster ke kan? Tulis lain-lain. Jika lain-lain, sila nyatakan. Nampak ni? Jika aktiviti, kamu klik lain-lain sini. Kan?
Nyatakan melukis poster contohlah. Dah siap? Pergi dekat simpan. Jangan lupa. Okey. Bila kita dah simpan, dah klik simpan, maknanya kita dah selesai. Okey. Okey, maknanya bila dah selesai, sila lock keluar setelah selesai isi maklumat buku yang dibaca. Okey, pergi kat sini, lock keluar. Okey. Maknanya kamu dah lengkapkan lah. Okey, tahniah. Anda telah berjaya merekodkan bacaan nilam anda hari ini. Teruskan membaca dan mengisi IQ nilam sehingga mencapai 5 bintang. Untuk mencapai 5 bintang, pelajar-pelajar mestilah mencapai sasaran sebanyak 720 buah buku dan ke atas bagi naskah terkumpul. Maknanya daripada darjah 1 hari itu sampailah kamu darjah 6, 2021, kamu mesti sudah membaca, telah merekodkan lebih daripada 720 buah buku. Maknanya kamu layak untuk mendapat 5 bintang. Iaitu cemerlang lah. Okey. Analisa, kita bersama-sama tengok analisa IM Nilam. Ini pada tahun 2020, rujukan daripada data nilam murid dari unit sumber teknologi pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Keluang. Okey, ini cikgu dapatkan dia punya ni. Okey, nampak tu Sekolah Kampung Melayu. Okey, ini Sekolah Kampung Melayu. Okey, cikgu kecilkan lagi terus kepada data Kampung Melayu bawah ni. Yang dapat 5 bintang untuk tahun 2020 hanya 33 orang. 4 bintang 69 orang. 3 bintang 215, 2 bintang 267, 1 bintang 216, 0 bintang. Belum layak ada 119 orang. Daripada 916 pelajar. Okey? Tahun lepas. Okey. Ini dia. Sasaran bintang 916 pelajar. Ini pada 2020. Kita tengok pada tahun 2021. Kita mensasarkan untuk dapat 5 bintang seramai 140 orang. Okey, kita tak nak lagi kosong bintang tu banyak. Kita kurangkan, tetapi kita banyakkan pencapaian 5 bintang. So, bermakna pada tahun 2021 ni, kita perlu bekerja keras dan murid-murid perlulah mengambil peluang PKP ni untuk rajin-rajinlah membaca buku dan mengisi IQ nilam supaya sasaran 720 buah buku dan ke atas dapat dicapai. Kenapa 5 bintang ataupun pencapaian bintang ni penting? Okey, ni kutipan data lah. Okey, sasaran IM nilam. Kenapa ia penting? Okey, ia penting sebab akan efek kepada kita punya keputusan peperiksaan. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey. 40. Yalah, 700 dan ke atas. Okey, 5 bintang. Okey, tengok. Kenapa 5 bintang tu penting? Tengok Dalam skor aspek penglibatan co-curriculum PJSK, program nilam ni pun menyumbang. Okey, kalau kamu dapat 5 bintang, okey, kamu boleh nampak markah yang banyak, nampak? Untuk program 5 bintang ni, dapat 5 bintang maknanya dia akan mewakili sekolah sebagai calon nilam. Okey, dah mewakili sekolah dapat 7 markah. Dan daripada wakil sekolah dia mungkin mewakili zon daerah ataupun bahagian dapat 8 markah. Sekiranya dia mewakili negeri Johor, dia akan dapat 9 markah. Dan sekiranya dia mewakili kebangsaan, dia dapat 10 markah. Pengagihan bintang ini sebenarnya penting. Untuk menjadi calon nilam sekolah, mesti pencapaian bintangnya mesti 5. Okey, itu penting. Okey. Untuk merealisasikan saranan ataupun target bagi 5 bintang ataupun IQ nilam kita, iaitu peranan ibu bapa dan komuniti itu penting. Okey, peranan ibu bapa dan komuniti itu amat penting. Okey, sediakan maklumat kemudahan di rumah, galakkan murid membaca, cari maklumat, aktiviti perayaan. Maknanya di sinilah boleh memberi kerjasama, galakkan. Peranan PIBG itu
penting. Dalam membantu menggerakkan program dalam sekolah. Okey? Okey. Itu saja. Tapi hari ini saya cuba nak bawa lah. Bersama-sama kita PSS Tour. Okey? Our new normal. Saja nak tunjukkan apa yang telah kita sediakan sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita. Okey? Okay, our new normal. Ini ruang sekolah, ruang bacaan. Kita sentiasa berusaha untuk menyediakan ruang yang kondusif untuk pelajar-pelajar untuk membaca. Beri menarik minat. Okay, nampak bilik kita ni dah pernah dilawati oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Dr. Mazli Malik. Okay, ini ruang santai kita. Kita menyediakan ruang-ruang yang kondusif, menarik dan selesa untuk pelajar. Nampak ada ruang aktiviti, boleh menari. Nampak mantan kita pun menari bersama. Okay, ini semualah untuk mencungkil bakat, kesediaan pelajar, keberanian dan kreativiti pelajar. Ini ruang bilik Jacob kita, access learning. Okay, nampak ruang rujukan. Nampak tu tanda tu 400, 100, 200. Itulah label-label duit. Okay, sudut-sudut pameran. Semuanya adalah untuk memberi impak yang maksimum kepada pembelajaran. Kelas pun kita dah. Guru besar dan jawatankuasa telah berusaha dengan bertungkus lumus, bekerja keras untuk memastikan bahawa setiap kelas dilengkapi dengan Smart TV. Maknanya murid boleh belajar melalui Smart TV. Lebih-lebih lagi musim PKP. Okey? Jadi kita menyediakan SOP dan cara pembelajaran yang lebih kondusif. Okey? Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya berharap agar program Nilam, IQ Nilam ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan, terutama kepada pelajar-pelajar tahun 6 2021 dalam mencapai 5 bintang. Secara realistiknya ialah dia membantu meningkatkan pencapaian sasaran pihak sekolah dalam pencapaian Nilam. Okey, semoga perkongsian dapat memberi penjelasan dan pencerahan tentang program ProRead Nilam di peringkat sekolah dan program IQ Nilam di peringkat kementerian. Sekian, terima kasih.